Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Afif Aiman bin Samizi. Pensyarah yang mengajar saya adalah Ustaz Muhammad Nur Azri Muhammad Zaini. Hari ini saya akan menceritakan tajuk yang saya pilih iaitu Mukjizat Nabi Sulaiman, Raja Seluruh Alam. Pengenalan dia, Nabi Sulaiman AS adalah salah seorang putera Nabi Daud AS. Beliau dilahirkan dengan mempunyai sifat keistimewaan seperti kepintaran dan kecerdasan sejak beliau masih kanak-kanak 11 tahun. Beliau sudah menampakkan tanda-tanda kecerdasan dan kepintaran berfikir serta ketelitian dalam mempertimbangkan dan mengambil sesuatu keputusan. Beliau diangkat sebagai Nabi Sulaiman. Sebelum diangkat sebagai Nabi Sulaiman, beliau banyak menghabiskan masa kecilnya di antara warga Bani Israel sampai terpilih untuk memimpin Bani Israel. Maksud mukjizat ialah perkara luar biasa yang berlaku kepada para Nabi dan Rasul. Antara mukjizat Nabi Sulaiman AS adalah dapat berbicara dengan haiwan dan menghimpun bala tentera dari semua makhluk. Nabi Sulaiman sebagai seorang juri. Sewaktu Nabi Daud AS menduduki takhta kerajaan Bani Israel, beliau selalu mendampinginya dalam setiap sidang peradilan yang diadakan untuk menangani perkara-perkara sengketa dan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat. Beliau memang sengaja dibawa oleh Nabi Daud AS menghadiri sidang-sidang peradilan serta menyekutuinya dalam menangani urusan kerajaan untuk melatihnya serta menyiapkannya sebagai putera mahkota yang akan menggantikannya memimpin kerajaan bila tiba saatnya. Suatu peristiwa yang menunjukkan kecerdasan dan ketajaman otak Nabi Sulaiman adalah terjadi pada salah satu sidang peradilan yang turut beliau hadiri. Dalam persidangan itu, terdapat dua orang datang meminta Nabi Daud mengadili perkara sengketa mereka, iaitu bahawa kebun tanaman salah seorang dari kedua lelaki itu telah dimasuki kambing-kambing ternakan kawannya di waktu malam yang mengakibatkan rosak binasanya perkarangannya yang sudah dirawatnya begitu lama sehingga mendekati masa menuainya. Dalam perkara sengketa tersebut, Nabi Daud AS memutuskan bahawa sebagai ganti rugi yang dideritai oleh pemilik kebun akibat kerosakan kambing-kambing peliharaan tetangganya, maka pemilik kambing itu harus menyerahkan binatang peliharaannya kepada pemilik kebun sebagai ganti rugi yang disebabkan oleh kecuaiannya menjaga binatang ternakannya. Akan tetapi Nabi Sulaiman yang mendengar keputusan yang dijatuhkan oleh ayahnya itu merasa kurang tepat berkata kepada si ayah, "Wahai ayahku, menurut pertimbanganku, keputusan itu sepatutnya berbunyi kepada pemilik perkarangan yang telah binasa tanamannya, diserahkanlah haiwan ternak jirannya untuk dipelihara, diambil hasilnya dan dimanfaatkan bagi keperluannya. Sedang perkarangannya yang telah binasa itu diserahkan kepada tetangganya, pemilik peternakan untuk dipugar dan dirawatnya sampai kembali kepada keadaan asalnya. Kemudian masing-masing menerima kembali miliknya. Sehingga dengan cara demikian masing-masing pihak tidak ada yang mendapat keuntungan atau kerugian lebih daripada yang sepatutnya." Empat keputusan yang diusulkan oleh Nabi Sulaiman itu diterima baik oleh kedua orang yang menggugat dan disambut oleh orang yang menghadiri sidang dengan rasa kagum terhadap kecerdasan dan kepandaian Nabi Sulaiman yang walaupun masih muda usianya telah menunjukkan kematangan berfikir dan keberanian melahirkan pendapat walaupun tidak sesuai dengan pendapat ayahnya. Nabi Sulaiman menduduki takhta kerajaan ayahnya. Sewaktu masih berusia muda, Nabi Sulaiman telah disiapkan oleh Nabi Daud untuk menggantikannya untuk menduduki takhta kerajaan Bani Israel. Abang Nabi Sulaiman yang bernama Absalom tidak merelakan dirinya dilangkah oleh adiknya. Beliau beranggapan bahawa dialah yang sepatutnya menjadi putera mahkota dan bukan adiknya yang lebih lemah fizikalnya dan lebih muda usianya serta belum banyak mempunyai pengalaman hidup sepertinya. Beliau menaruh dendam terhadap ayahnya yang menurut anggapannya tidak berlaku adil dan telah memperkosa haknya sebagai pewaris pertama dari takhta kerajaan Bani Israel.
Absalom berketetapan hati akan memberontak terhadap ayahnya dan akan berjuang bermati-matian untuk merebut kekuasaan dari tangan ayahnya atau adiknya, tidak kira apa yang harus ia korbankan untuk mencapai tujuan itu. Dan sebagai persiapan bagi rancangan pemberontakannya itu, dari jauh beliau berusaha mendekati rakyat, menunjukkan kasih sayang dan cintanya kepada mereka dengan menolong menyelesaikan masalah mereka, menghadapi serta mempersatukan mereka di bawah pengaruh dan pimpinannya. Setelah merasa bahawa pengaruhnya sudah meluas di kalangan rakyat Bani Israel dan bahawa ia telah berhasil memikat hati sebahagian besar dari mereka, Absalom beranggapan bahawa saatnya telah tiba untuk melaksanakan rencana rampasan kuasa dan mengambil alih kekuasaan dari tangan ayahnya dengan paksa. Lalu ia menyebarkan ke seluruh pelosok negeri menghasut rakyat dan memberi tanda kepada penyokong-penyokong rencananya bahawa bila mereka mendengar suara bunyi trompet, maka haruslah mereka segera berkumpul menggerumuninya, kemudian mengumumkan pengangkatannya sebagai Raja Bani Israel, menggantikan ayahnya. Syahdan pada suatu pagi hari, dikala Nabi Daud duduk di serambi istana berbincang-bincang dengan para pembesar dan para penasihat pemerintahnya, terdengarlah suara bergemuruh rakyat bersorak-sorai meneriakkan pengangkatan Absalom sebagai Raja Bani Israel, menggantikan Nabi Daud yang dituntut turun dari tahtanya. Keadaan kota menjadi kacau gilau dan tidak aman. Nabi Daud berasa sedih melihat keributan dan kekacauan yang melanda negerinya akibat perbuatan puteranya sendiri. Beliau berusaha untuk mengawal emosinya dari perbuatan dan tindakan yang dapat memburukkan lagi keadaan. Beliau mengambil keputusan untuk meninggalkan istana dan lari bersama-sama pekerjanya menyeberangi Sungai Jordan menuju Bukit Zaitun. Nabi Daud melakukan istikharah dan munajat kepada Allah agar menyelamatkan kerajaan dan negaranya dari malapetaka. Setelah istikharah dan munajat kepadanya, beliau mengambil keputusan untuk segera mengadakan kontraaksi terhadap puteranya dan mengirimkan sepasukan tentera dari para pengikutnya yang masih setia kepadanya ke Jerusalem untuk merebut kembali istana kerajaan Bani Israel dari tangan Absalom. Beliau berpesan kepada komandannya agar dapat menghindari pertumpahan darah dan pembunuhan terutamanya terhadap Absalom. Akan tetapi takdir telah menentukan lain daripada apa yang beliau inginkan bagi puteranya. Komandan yang berhasil menyerbu istana tidak dapat berbuat lain kecuali membunuh Absalom yang melawan dan tidak menyerahkan diri setelah ia terkurung dan terkepung. Dengan terbunuhnya Absalom, kembalilah Nabi Daud menduduki tahtanya dan kembalilah ketenangan meliputi kota Jerusalem sebagaimana sedia kala. Dan setelah menduduki tahta kerajaan Bani Israel selama 4 tahun, wafatlah Nabi Daud dalam usia yang lanjut dan dinobatkanlah sebagai pewarisnya Nabi Sulaiman sebagaimana telah diwasiatkan oleh ayahnya. Nabi Sulaiman, Raja seluruh alam. Terdapat satu kisah di mana suatu hari Nabi Sulaiman mengumpulkan bala tenteranya yang terdiri dari jin, manusia dan burung yang berbaris dengan tertib. Ketika memeriksa kawanan burung, baginda melihat burung hudhud tiada di tempatnya. Lalu Nabi Allah itu pun menyoal. Lalu dirakamkan situasi itu di dalam surah An-Naml ayat 20 hingga 21 yang bermaksud, mengapa aku tidak melihat Uhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat dan ku sembelih ia kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Tidak lama kemudian, Uhud langsung datang dengan memberi khabar berita dari negeri Sabah. Hudhud memberitahu bahawa dia menjumpai seorang perempuan dengan singgasana yang besar. Perempuan tersebut iaitu Ratu Balqis. Hudhud menyebut Ratu Balqis dan pengikutnya menyembah matahari. Nabi Sulaiman langsung tidak mempercayai pada berita yang disampaikan buruk Hudhud. Lalu Nabi Sulaiman merintah
Hud untuk membawa surat ke negeri Sabah mengenai keesaan Allah AS. Ini menunjukkan Nabi Sulaiman bukan sahaja raja segala alam yang mendapat pemerintah burung Hud kepada Ratu Balqis dan dapat menyampaikan tentang Allah, malah baginda juga dapat mengawal persekitaran baginda. Nabi Sulaiman dapat mengawal semua makhluk. Di dalam surah An-Naml ayat 17, Allah menyatakan, dan himpunkanlah untuk Sulaiman tenteranya dari jin, manusia dan burung, lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Daripada An-Nafahat Al-Makkiyah ataupun Syekh Muhammad bin Shalih Asy-Syawi menyatakan, ayat di atas membawa maksud bala tenteranya yang berjumlah sangat besar dan bermacam-macam dari bangsa manusia, jin, syaitan dan burung-burung dikumpulkan oleh baginda. Mereka kemudiannya diatur dan dirapikan dengan serapi-rapinya dari awal hingga yang terakhir, dan mereka disusun dengan sangat rapi dalam perjalanan, dalam waktu singgah dan dalam waktu ada di tempat tinggal serta waktu kepergian. Nabi Sulaiman sudah siap untuk itu dan telah mempersiapkan segalanya. Perkara ini menunjukkan Nabi Sulaiman dapat mengatur dan mengawal segala makhluk di dunia dengan perancangan baginda, walaupun ia terlihat mustahil. Namun dengan izin Allah, ia boleh dilakukan. Di dalam surah Syad ayat 38, Allah menyebut yang bermaksud, inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada bertanggungjawab. Dan ayat ini dirujuk kepada kepimpinan Nabi Sulaiman AS. Semua tentera tersebut tunduk kepada perintahnya, tidak mampu mendurhakai atau membangkang arahan baginda. Di dalam surah Sabah ayat 12, Allah menceritakan bahawa Nabi Sulaiman AS diberi mukjizat untuk mengawal angin dengan menundukkan ia supaya perjalanan akan menjadi lebih cepat. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu yang petang sama dengan perjalanan sebulan. Kesimpulannya, begitulah Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya kepada makhluknya, bahawa tiada apa yang mustahil untuk dia lakukan. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Sulaiman AS adalah salah satu kekuasaan Allah, bahawa Allah akan memberikan keajaiban kepada yang dikehendakinya. Walaupun Nabi Sulaiman AS dikurniakan pangkat dan pelbagai kelebihan, tujuan utama baginda masih dakwah dan memberikan cahaya Islam kepada pemerintah di negeri lain. Kewafatan Nabi Sulaiman. Allah mengisahkan bahawa tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kematian Nabi Sulaiman kecuali anak-anak yang memakai tongkatnya yang ia sandar kepadanya ketika Tuhan mengambil rohnya. Para jin yang sedang mengerjakan bangunan atas perintahnya tidak mengetahui bahawa Nabi Sulaiman telah mati kecuali setelah mereka melihat Nabi Sulaiman tersungkur jatuh di atas lantai akibat jatuhnya tongkat sandarannya yang dimakan oleh anak-anak. Sekiranya para jin sudah mengetahui sebelumnya, pasti mereka tidak akan tetap meneruskan pekerjaan yang mereka anggap sebagai seksaan yang menghinakan. Berbagai cerita yang dikaitkan orang pada ayat yang mengisahkan matinya Nabi Sulaiman, namun kerana cerita-cerita itu tidak dikuatkan oleh sebuah hadis sahih yang muktamad, maka sebaiknya kami berpegang saja dengan apa yang dikisahkan oleh Al-Quran. Oleh itu, berakhirlah saya. Sekian, terima kasih.